Jadi apa MIC sekarang buat, kita counter balik. Kita berbincang dengan kerajaan melalui presiden kita, melalui ketua pemuda kita Encik Timohon. Kita bincang dengan kerajaan, kita constantly communicating with leaders, and melalui menteri-menteri menteri yang wakilan menteri dekat yang ada dekat parlimen, kita sentiasa memberi feedback kepada mereka apa yang berlaku, apa yang kita nak. Jadi rentitan daripada itu, selepas isu Indraf khususnya, jadi banyak benda yang dikatakan sekolah tampil sekitar 130 juta itu, ini semua menjadi rungutan masyarakat. Kenapa sekolah kita masih buruk, masih dalam kabin? Memang ada. Saya personally kena tengok sekolah kabin ada. Kabin pun bukan keadaan elok, teruk. Saya nak bagi ruang Siwa bercakap panjang, tapi masa tak panjang kan. Kita akan bincang balik benda tu dalam isu yang akan datang. Jadi Li, tuntutan melampau ni Li. Kadang-kadang yang saya sebutkan di awal tadi, konflik terbuka ini. Ini satu perkara yang Barisan Pemuda BN harus duduk dalam satu perbincangan yang akhirnya bertaut kembali, bukan hanya di atas tetapi meredakan gelombang di bawah. Silakan Li. Memang saya mengakui ada kelemahan di kalangan parti-parti dalam Barisan Nasional. Jadi selepas PRU ke-12, kita telah mengambil langkah bahawa isu-isu sensitif jangan dibuat kenyataan secara terbuka. Apa-apa masalah sensitif, kita duduk dan bincang. Dalam satu mesyuarat tertutup, kita pantai ya, apa saja yang kita tak buat hati, bantai kita je lah. pantai. Dalam meeting lepas lah. Kita bincang. Kita cari satu jalan, satu jalan yang mana boleh diterima oleh semua. Itu satu fakta. Yang kedua, tadi Encik Saiful tanya pasal sekolah wawasan. Kita lihat sekolah wawasan, tujuan dia adalah untuk melihat mewujudkan satu bangsa Malaysia, iaitu belajar bergaul, dapat bercampur bergaul. Tetapi satu contoh di Kelana Jaya, yang mana di situ ada satu sekolah wawasan, yang mana pencapaian interaksi belajar itu saya tak nampak. Baru-baru ni kita ada satu dialog dengan pemimpin di situ, kerana masa rehat mereka masing-masing berlainan. SRJKC lain, SJKT lain, SK pula lain. Jadi mereka tak ada masa nak saya pun nak bagi Lee bercakap, tapi dalam isu yang akan datang tentang itu, kerana masa dah pun pendek, nak bagi peluang pada Tuan bercakap. Kupasan kita melihat bahawa ini sebenarnya cara kita berbincang, cara kita berbicara, bukan menggunakan dada-dada akhbar sebagai medan untuk menyerang antara satu sama lain. Dalam isu ini, pergerakan pemuda UMNO khususnya yang diterajui oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin mungkin mempunyai pendekatan yang lebih telus, lebih hebat menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Seperti yang telah dilaksanakan pun oleh YB Khairi adalah untuk kita berjumpa sesama pemuda dalam Barisan Nasional, dan kita dah buat retreat, kita dah berbincang panjang, dan kita ada pelan perancangan macam mana nak ke depan. Pertama, saya rasa kita akan lebih akrabkan lagi, perbanyakkan aktiviti bersamalah. Kalau dulu mungkin 2004 kita rasa kita selesa, kita menang selesa, mungkin pasal tu yang kita kurangkan sedikit gerakan kita. Tapi kali ini kita tidak ada banyak pilihan, kita kena bergerak bersama. Saya cuma nak tarik perhatian saudara Dahlan atas, walaupun kita bercakap tentang pelbagai isu di sini yang mewarnai kita kata politik Malaysia, tapi daripada survey yang sama tadi daripada Merdeka Center, ada beberapa keinginan golongan muda yang saya rasa ini constant. Ini kita rasa sama saja. Pertama, mereka nak multiracial party. Yang dalam Malaysia ni, macam disebut oleh saudara tadi, ada etnik dan religius. Tapi sebab kita tidak memberi pilihan kepada mereka, ada yang minta pilihan. Kalau kata mereka ni kacukan, bagaimana? Adakah mereka perlu memilih antara UMNO, MCA, MIC ataupun sebagainya? Ataupun boleh mereka tak perlu pilih salah satu. Jadi mereka mahu, ada keinginan generasi muda yang mahu ke arah tu, multiracial party. Kedua, kita tengok untuk negara, apa yang mereka mahu? Mereka mahu kerajaan yang boleh manage ekonomi well, menguruskan ekonomi dengan baik, dan kemudian melawan, menghapuskan korupsi. Ini kedua. Dan untuk komuniti, apa yang mereka mahu, golongan muda mahu mereka didengari. Listen to us and bring development. Bawa pembangunan. Itu. Jadi kalau kata kita boleh faham, inilah keinginan
generasi muda yang akan datang, kita boleh bergerak mengikut arah yang ini dan fokuskan ke arah. Saya rasa panjang kita nak bicara, banyak isu yang boleh kita ketengahkan sebenarnya, dan terima kasih saya ucapkan kepada Shiva dan Cik Lee serta Tun yang telah memberikan pandangan yang cukup baik. Sebelum kita beredar di udara, kita nak lihat terlebih dulu apa keputusan SMS yang kita war-warkan di awal tadi. Silakan. Ini keputusan tinjauan rakyat, 33% setuju, 18% tak setuju, dan akhirnya bergantung kepada beberapa faktor. Nampak sikit ada juga kan. Dan itu yang kita dapat lihat secara jelas, dan itu keputusan SMS yang kita terima. Jadi sebenarnya kita akan bincang lain kali, mungkin juga pendekatan yang digunakan ini berdasarkan pada gagasan Satu Malaysia itu yang akhirnya akan membuahkan persepakatan, bukan pakatan. Pakatan selalu bila kita sebut pakatan ni satu benda yang negatif. Penonton setuju tak? Hai, you bolehlah menang bola, dia cakap you pakat, betul tak? Tak usah guna pakatan lah, tak baik kan. Jadi saya rasa itu saja pertemuan kita di udara, dan terima kasih kepada para penonton yang sudi bersama kami sehingga ke akhir jangan. Jadi jadilah kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab, pastinya kita harus mendukung gagasan Satu Malaysia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam.